lagi berada pada ayat-ayat yang banyak akan memberi manfaat kepada kita bila kita tadabbur, ya, iaitu surah As-Saffat, ya, surah As-Saffat. Pada siri yang sebelum ini, ya, seingat saya kita telah berkongsi, ya, satu dua perkara yang penting juga, ya. Dan insya-Allah malam ni kita akan sambung kembali lah, ya. Ia berkaitan dengan keadaan ahli syurga. Kita berdoa sungguh-sungguh, mudah-mudahan kita semua, adik-beradik kita, keluarga kita, kan, menjadi sebahagian daripada ahli syurga. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun. Qala qailun minhum inni kana li qarin yaqulu a innaka laminal musaddiqin a idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamadinun. Qala hal antum muttali'un fa'attala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Qala tallahi in kitta laturdin ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. Ayat ni panjang sikit lah, tapi kita tak ambil semua, ibu-ibu, ya. Kita tengok satu benda je. Kan yang kita belajar sebelum ini macam mana, ya, di mana ahli syurga ni dia dalam keadaan yang happy, yang sangat-sangat nikmat, yang tidak ada galang gantilah. Nikmat yang paling nikmat syurga kita kata, kan. Jadi duduk dalam syurga tu ramai-ramai, kemudian dia kata apa? Fa aqbala ba'dhum 'ala ba'din yatasaalu. Duduk dalam syurga dengan penuh nikmat tu, duduk bersembang, duduk berteleku menghadap antara satu sama lain. Masya-Allah, nikmatnya. Qala qailun minhum inni kana li qarin. Kemudian salah seorang daripada ahli syurga tu kata, ya, aku dulu atas dunia dulu ada kawan, dia kata. Aku dulu atas dunia ni ada kawan, ada teman, ada qarin, ya, qarin. Di mana kalau kita tengok dalam tafsir tu macam-macam lah. Antaranya menyebut contoh Ibnu Abbas, contohnya Mujahid. Sebahagian mengatakan maksud qarin dulu aku ada kawan ni, kawan yang musyrik, yang tidak beriman, dan sebagainya lah. Mana tengah bersembang-sembang tu kata, kan duduk bercerita tentang kisah atas dunia dulu, kan lama tu bersembang tu kerana penuh dengan nikmat, kan. Kita, ya, aku dulu ada kawan. Kan, aku dulu ada kawan. Kemudian yaqulu a innaka laminal mutasaddiqin. Kawan aku dulu tu, disebabkan aku ni beriman, dia pernah tanya pada aku, dia kata, kan, adakah kamu ni benar-benar percaya tentang hari kebangkitan ni, hari kiamat ni, kan? Aiza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamadinun. Kan kita bila kita dah mati besok, apa je tinggal, kan, jasad kita akan hancur, tulang kita akan hancur, kan. Jadi adakah jasad kita, tulang kita menjadi tanah, dan tulang belulang tadi benar-benar akan dibangkitkan dan diberi pembalasan? Kawan dia yang musyrik tu, dia berceritalah, kawan dia bagi tahu, kamu betul ke kamu percaya pada hari akhirat? Kan kita bila dah mati nanti, takkanlah tulang ni mula dah tak ada apa dah kita ni. Kemudian qala hal antum muttali'un. Yang kawan-kawan dalam syurga ni dia kata, kita nak pergi tengok tak? Kita nak pergi cari tak kawan yang dulu, yang kawan kamu yang dulu, yang tak percaya pada hari-hari kiamat tu. Tu kan. Jadi Allah, kemudian fa'attala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Allah, ahli syurga ni dia boleh pergi siasat, dia boleh pergi cari kawan yang tadi tu berada di dalam di tengah-tengah neraka yang menyala-nyala. Qalat Allah in kitta laturdi. Kemudian ia berkata pula, demi Allah sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakan aku ni.
Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin. Dia kata apa? Dia kata yang kawan yang duduk dalam syurga yang pergi cari tengok jumpa kawan musyrik dia yang tidak beriman tu dalam neraka, dia kata, kamu dulu alamak, dia kata nyarih-nyarih mencelakakan aku ni. Jika tak ada nikmat Tuhanku, pasti aku termasuk dalam orang yang diseritkan juga ke dalam neraka. Ini antara dialog dan peristiwa yang disebut oleh Allah akan berlaku di negeri akhirat besok. Allah dah cerita awal-awal ya ibu-ibu ya. Kehidupan kita atas dunia akan berakhir dengan alam akhirat. Tiba di alam akhirat, sebelum sampai alam akhirat kita transit dululah. Transit kat mana? Di alam barzakh. Kita transit di alam barzakh tu pun ibu-ibu jangan ingat sekejap, lama kita transit. Dan duduk alam kubur lama, kita pergi ke kubur-kubur lama tu kan. Tengok meninggal tahun 1900. Ya Allah, lama meninggal. Masa dia mati umur berapa? 70. Sekarang ni dah umur berapa? Dah tahun berapa? 2023. 1000 tahun dah dia mati ya, contoh kita kata 100 tahun dah dia mati kan. 100 ke 1000 tahun. Jadi nak ceritanya alam barzakh pun lagi lama daripada kita hidup atas dunia. Alam barzakh kita kan tak tahu bila akhirat, kiamat. Itu baru alam barzakh. Alam akhirat lebih-lebih lagi dibangkitkan. Kemudian kita akan dihadapkan di hadapan Allah. Kita akan dihisab kan, dihitung amal baik, amal buruk kita, meniti titian sirat, sama ada selamat kita ataupun tak selamat kita. Jadi kita berdoa semoga mudah-mudahan semuanya selamat ya. Jadi maknanya Allah, kehidupan dunia dia akan berakhir dengan hari akhirat ya, hari akhirat. Dan bila tiba di hari akhirat, kita mengharapkan supaya kita mencapai kejayaan yang sebenar lah. Apa dia bila orang tanya apa dia kejayaan yang sebenar? Kejayaan yang sebenar ialah apabila Allah telah ampunkan dosa kita dan menyelamatkan kita daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Itu kejayaan kita sebenar. Hari ini mungkin orang anggap kejayaan tu duit banyak, kejayaan tu anak-anak berjaya, kan? Kejayaan tu rumah besar, kereta besar, tu orang nampak hari ini. Kan? Tapi kejayaan yang sebenar apa dia? Allah ampunkan dosa kita. Itulah kejayaan yang sebenar. Dan Allah jauhkan kita, Allah selamatkan kita daripada neraka Allah dan dimasukkan ke dalam syurga Allah. Jadi rupa-rupanya tujuan hidup kita ni jauh lagi. Bukanlah tujuan hidup kita ni hanya semata-mata atas dunia. Rupanya matlamat kita jauh lagi kita nak pergi. Nak pergi ke mana? Nak pergi ke akhirat. Oleh yang demikian, ibu-ibu ya, kita berfikir atas dunia, biarlah sampai kita berfikir sampai ke akhirat. Apa sahaja tindak tanduk kita nak buat, biarlah kita timbang tara dengan akhirat. Aku buat ni macam mana aku nak menjawab di hadapan Allah ni. Kan? Kalau kita buat amal ibadah yang baik, yang soleh, contoh kita duk sedekah, kita tanya, ya Allah, ya Allah jauhkanlah aku daripada sifat tak ikhlas ya Allah dalam bersedekah ni. Risau juga, amal baik pun tak ada pahala pun risau juga kan. Bila kita melakukan amal sembahyang, ya Allah minta doa, ya terimalah ibadah aku ni ya Allah, Allahumma taqabbal minna. Walaupun kita buat amal tadi Tuhan suruh, tapi kita juga kena minta supaya Allah terima amal ibadah baik yang kita buat yang Tuhan suruh tu. Kan Nabi Ibrahim alaihissalam, matuk kita dulu Nabi Ibrahim, Allah yang suruh Nabi Ibrahim bina Kaabah, bangunkan kembali Kaabah tu kan, bangunkan kembali Kaabah dan sebagainya. Setelah selesai, Nabi Ibrahim minta apa? Allahumma taqabbal minna, ya Allah terimalah ibadah kami ya Allah. Para sahabat, para salafus soleh dulu, bulan Ramadan ya Allah, dia punya amal ibadah dia, Tuhan saja yang tahu betapa bersungguhnya mereka. Tapi selepas daripada bulan Ramadan, 6 bulan tu masih berdoa, ya Allah terimalah puasa kami ni ya Allah, terimalah qiyam kami ni ya Allah. Gitu.
Jadi kita buat amal baik pun masih mengharapkan supaya Allah terima, ya. Masih mengharapkan supaya Allah redha atas perbuatan baik kita. Lebih-lebih lagi perbuatan-perbuatan lain kan. Kita buat satu perkara tu, ni macam mana ni nak jawab di hadapan Allah ni. Terutama benda-benda urusan dunia, ya. Jadi itulah. Kehidupan kita biarlah kita fikir sampai ke negeri akhirat. Itu poin dia yang pertama. Dan yang kedua, melalui ayat ini ibu-ibu ya, kita nampak bahawa sahabat ini, seorang ini dia berkawan atas dunia dulu dengan seorang kawan yang musyrik. Jadi ini menunjukkan bahawa tak ada masalah kita nak berkawan dengan siapa-siapa pun kan. Tak ada isu kita nak berkawan dengan siapa-siapa pun, tapi sebaik-baik kawan ialah kawan yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebaik-baik kawan. Sebab itu orang nak kenal seseorang tu dia akan tengok dengan siapa dia berkawan. Betul tak? Kan ada dalam hadis tu menyebut, saya lupa matan hadis tu kan, apa nama, mafhum ataupun apa nama, pengajaran daripada hadis tu menyebut, maknanya kalau kita berkawan dengan penjual minyak wangi, tu hadis ke apa, ibu cek balik kan, kawan dengan penjual minyak wangi, walaupun kita tak beli minyak wangi dia, tapi sekurang-kurangnya kita pun bau wangi juga. Dia calik juga kat kita, sembuh juga kita sikit-sikit. Wangi kita. Berkawan dengan tukang besi, paling kurang kan arang tu kena juga pada badan kita. Macam tu lah. Jadi apa nama, sahabat yang baik tu macam mana? Sebagaimana disebut dalam satu hadis, sahabat yang baik tu bila kita terlihat dia mengingatkan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kalau baik kita cari macam itulah. Allah kan baik ni, bila kita tengok dia je, kita tengok apa nama, nampak dia nombor dia naik, dia call, terus ingat pada Allah. Orang ni lah akan ajak kita selalu dengar kuliah, selalu mengajak pergi kuliah duha kan, macam-macam kan. Itu kawan-kawan yang baik. Jadi pilihlah kawan yang baik. Yang baik bila kita lihat dia, kita ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Sebab itu walaupun kita boleh berkawan dengan siapa-siapa, tapi di hujung usia kita ni, sebaik-baiknya kita carilah kawan-kawan yang sama-sama, sama-sama kata apa, sama-sama berminatlah untuk amal ibadah, sama-sama berminat baca Quran. Contoh dalam grup kita ni lah kan, kalau kita duduk seorang-seorang, bukan senang ibu-ibu nak baca 3 surah serentak ni. Ingat senang ke? Kalau senang, daripada darjah 2 lagi duduk baca. Betul tak? Kalau senang kita nak baca 3 surah, memang kita pandai baca. Kita mengaji Quran boleh tahan. Qori tu dia letak tangan kat pipi kita punya hebat. Qori kita kaki boleh naik sampai pipi, kita punyalah sedap kita baca kan. Tapi belum tentu lagi kita mampu baca 3 surah berturut-turut sebagaimana kita buat ramai-ramai malam ni kan. Kalau kita duduk seorang-seorang, entah baca surah Sajadah pun sekerat. Sampai tempat sujud kita tak bangun-bangun. Kalau kita baca seorang-seorang. Jadi dengan kita berkawan dengan orang yang baik ni, memberi motivasi pada kita kan, beri motivasi. Kawan, walaupun mata dia tak nampak sangat kan, dah puas operate, dah puas tukar spek mata, tak nampak dia, tapi punyalah dia sungguh mengaji, kita pun rasa segan. Aku ni muda lagi kan, masih remaja purba. Umur 50, 60 masih remaja lagi. Kawan tu 70, tak nampak mata tapi sungguh dia baca Quran. Dan kita pun rasa segar. Sebab tu cari kawan-kawan yang baik kan, yang suka ikuti kuliah-kuliah agama. Paling kurang kalau kita tak boleh nak faham semua isi kuliah pun, paling kurang satu pun kita dapat pun dah okey. Ataupun semua isi kuliah tu kita tak faham, tapi kita berada dalam majlis ilmu, kita berada dalam keberkatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan orang duduk dalam majlis ilmu macam mana?
baginda Nabi sebut, yastaghfir lahu hatta al-haytani fil ma'. Adalah hadis tu kan. Oh, orang dulu majlis ilmu ni, makhluk-makhluk lain di sekitar kita. Apa dia makhluk sekitar kita tak kira lah. Apa yang ada, dinding ke apa ke, semua itu makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Istighfar untuk kita. Hatta al-haytani fil ma', sehingga ikan di dalam air pun istighfar untuk kita. Kita duduk dalam majlis ilmu tak faham sangat apa yang ustaz tu ajar, contoh, bukan kat sini lah, mungkin di surau, di masjid, kadang-kadang ustaz-ustaz masjid yang besar-besar tu kan, dia bercerita benda yang tinggi-tinggi berkaitan dengan apa nama, masalah-masalah hukum yang complicated lah, apa tentang jihad di Palestin lah, kita tak pernah ingat sangat, tak apa faham kita, tapi kita duduk dengar. Dalam keadaan kita duduk dalam majlis ilmu tu tadi, bukan nak duduk sangat, tapi kawan-kawan ajak. Jomlah pergi satu kereta kan. Walaupun kita boring dengar kan, tapi kita nak balik, nak jalan kaki tak larat, numpang kawan. Tapi walaupun kita tak faham, walaupun kita rasa ngantuk, tapi pada ketika itu makhluk yang lain istighfar untuk kita. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunlah dosa Puan Zaleha. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunlah dosa Puan Saripah. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunlah dosa Puan Kamaria. Malaikat doa. Allah kan, kita free-free dapat doa daripada malaikat keampunan untuk kita kan. Duduk dalam majlis ilmu, sama ada di masjid, di surau dan sebagainya kan. Hakikat je kita duduk atas kapet, ataupun tak boleh nak lipat kaki lah, duduk atas kerusi kita kan, duduk dengar kuliah. Tu zahir kita duduk atas kapet, duduk atas sejadah, duduk atas kerusi, tapi innal malaikata la tad'u ajnihatiha li talibil ilmi ridan bima yasna. Sesungguhnya malaikat menghamparkan sayap-sayap sayap-sayapnya yang mulia untuk kita duduk. Mulianya kita di sisi para malaikat kan. Duduklah majlis ilmu. Kita pergi sebab apa? Sebab kawan kan. Kawan yang baik. Dan kalau kita mungkin tak ada kawan-kawan grup, kita jiran-jiran yang sebaya dengan kita, apa kita, jadi kawan yang paling baik kita siapa? Haji lah, pasangan kita kat rumah tu kan. Dia bonceng motor, beli skuter, siap haji siap beli skuter, nak bonceng hajah ni pergi surau dengan kuliah, Masya Allah kan. Itu kawan yang baik. Kawan yang baik, bila kita tengok dia, kita ingat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita bersama-sama dengan dia menambahkan pahala kita. Bukan kata serius, berkawan tu serius, tak cakap benda lain, bukan. Tapi maksudnya dengan kita berkawan dengan dia, banyak perkara-perkara ibadah yang kita boleh buat dan kita semangat untuk lakukan. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita seorang pun tak ada kawan yang dekat dengan Allah, mana kawan yang tak minat lah dengan majlis ilmu, dengan Quran, dengan kuliah-kuliah, ditakdirkan kalau kita meninggal, kalau kita dah tak ada, kawan-kawan kita yang kita berkawan itulah yang akan datang ziarah kita. Katakanlah kita dah tak ada kawan yang baik, seorang pun tak ada, kawan-kawan lain semua ialah mana dahsyat-dahsyat lah. Rambut langbuana punya rambut, merah sana, merah sini, dia punya color-color rambut, kan jenuh. Kita dah meninggal, dia datang ziarah, semua macam tu. Rasa macam tak naklah juga macam tu kan, walaupun kita berkawan dengan semua orang. Tapi kalau kita ada kawan-kawan yang baik-baik, Allah, bila kita sakit tu dia datang ziarah kita, ziarah pula dia doakan kita, Allah kan rasa sejuk hati kita. Katakanlah kita telah menutup mata, ya Allah, ramainya kawan-kawan yang baik datang untuk mengaji untuk kita, sedekahkan pahala untuk kita, doakan untuk kata Allahumma ghfirlah, seorang-seorang doa, ya Allah ampunilah dosa kawan aku ni, ya Allah. Allahu Akbar kan, kan ibu-ibu kan. Lebih-lebih lagi ada ramai saya jumpa hajah-hajah yang telah Allah jemput lebih awal, kawan-kawan yang cukup ramai datang menyempurnakan jenazah dia.
Menyempurnakan macam mana? Anak-anak yang mandikan, tetapi kawan-kawan yang lain tolong bantu. Allahu Akbar. Yang pandai sikit, ajar sekian, sekian, sekian. Anak kadang-kadang budak-budak remaja sekarang ni, dia walaupun dia belajar, walaupun dia pandai, tapi dia tak berapa confident. Jadi kita yang kawan baik tu tolong bantu dia, tolong kafankan Allah. Kan? Kita tolong sembahyangkan kawan kita. Allah. Maksudnya kalau kita tak ada, kan kita rasa sejuk hati dalam keadaan demikian. Dan Allahu Akbar. Terutama kawan-kawan tambah haji, kawan-kawan lelaki kan, Allah. Siap pikul lagi pergi ke kubur yang lelaki lah maksudnya. Turunkan rakan kita ke dalam kubur kalau tak ada anak lelaki, kan kita rasa sejuk hati. Ya Allah, kawan-kawan aku ni boleh tumpang sampai aku mati. Setiap kali dia bersedekah, ya Allah, aku sedekahkan pahala ini untuk kawan aku, ya Allah, yang dah tak ada dulu. Waktu dia hidup, dialah yang banyak tolong aku waktu aku susah kan. Dia bagi aku pinjam. Kawan-kawan yang baik dia akan ingat ibu-ibu ya. Jadi itulah, kita berusaha lah. Kawan ini tak semestinya kawan disebut sebagai kawan, rakan tu bukan itu saja. Pasangan kita pun, sahabat kita, kawan kita, adik-beradik kita, seibu sebapa, ipar kita kan, saudara-saudara kita, sepupu-sepupu kita, jiran-jiran kita, ya Allah, kalaulah boleh sama-sama menjadi jiran yang baik, sahabat yang baik sampai ke negeri akhirat ya. Sebab apa ada bila tiba di negeri akhirat, seorang tu dia boleh masuk ke syurga, tak nak masuk lagi dia duduk cari mana kawan baik di atas dunia dulu. Tanya para malaikat, wahai malaikat, kamu kenal tak si Pulanah bin si Pulanah ni, kawan baik aku sungguh atas dunia dulu, sama-sama pergi surau, sama-sama pergi kuliah, sama-sama ikut online punya kuliah, sama-sama duk baca surah Waqiah, sama-sama baca surah Al-Muluk kan. Tapi aku tak jumpa malaikat dalam syurga ni. Malaikat kata, kawan kamu ada di dasar neraka tu. Wahai malaikat, tolong dah pergi ambil dia, memberi syafaat kepada kawan kita. Allah, seorang yang baik kan, seorang sahabat yang soleh dan solehah, dia akan menyelamatkan sahabatnya daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah. Dan pada malam ini saya juga sahabat dan kawan, teman kepada ibu semua kan. Besok bila tiba di akhirat, bila ibu dah masuk ke syurga, carilah saya di syurga. Kalau tak ada saya di syurga, carilah saya di dasar neraka, keluarkan saya daripada syurga. Itulah tanda persahabatan ya, antara kita semua. Kita bersahabat bukan hanya di dunia, tapi kita bersahabat sampai ke syurga. Dan di syurga besok kita pun fa'aqbala ba'dahum ala ba'din yatasaalun, duduk bersembang dalam syurga sambil menghadap antara satu sama lain, menikmati kenikmatan yang ada dalam syurga. Mudah-mudahan itulah penghujung kepada kehidupan kita di syurga yang tidak ada penghujungnya. Jadi saya kira mau add dulu ya ibu-ibu untuk malam ini. Sedikit tadabbur ya, bukanlah mengajar tafsir, bukan kuliah, ini tadabbur daripada satu dua ayat yang kita sama-sama belajar pada malam ini. Jadi saya kira cukuplah dulu kot ya untuk malam ini. InsyaAllah pada akan datang kita akan tengok ayat-ayat yang lain pula lah ya. Jadi apa yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, segala yang terkurang secara bahasa adat dan adabnya disandarkan pada kelemahan diri saya lah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Opah lah ya. Silakan Opah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz Dr. Razi kerana telah sudi bersama kita pada malam ini membimbing bacaan 3 surah tadi dan juga memberi sedikit tadabbur dan peringatan untuk kita amalkan bersama. Semoga nasihat-nasihat itu kita terima dan kita amalkan, dan ya Allah terimalah segala amalan kami, semoga menjadi bekalan. Okey, terima kasih juga kepada jemaah sidang jemaah yang berada di talian. Terima kasih kerana sudi bersama-sama kita untuk menceriakan pentas ilmu SPAQ, dan juga tidak lupa kepada penyumbang-penyumbang yang telah memberi impak kepada tabung SPAQ. Dengan adanya sumbangan puan-puan semua, maka di sinilah terbitnya ilmu-ilmu ataupun program yang kita atur susun untuk dijadikan haru bersama, diamalkan bersama. Baiklah,
Mohon sahabat-sahabat stay tune. Lepas ini kita akan bersama dengan Puan Zainon. Surah Al-Kahfi 10 awal dan akhir akan dialun untuk menjadi amalan kita sepanjang tahun. Okey, untuk Ustaz, mohon Ustaz tutup dulu majlis kita pada malam ini. Silakan. Okey, baik. Kita tangguhkan dulu ya salat kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta izin untuk undur diri dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum.